Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad, kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kita masuk perbincangan kita dalam Al-Babus Salis. Al-Babus Salis, Ahkamul Janaiz. Bab yang ketiga, hukum hakam yang berkait dengan jenazah. Yang berkait, bab yang ketiga ni kita masuk kepada bab yang berkait dengan jenazah. Sebab apa bab jenazah ni dimasukkan dalam sini, kata di para ulama, sebab dia ada solat jenazah, maka dia letak di akhir bab solat. Itu dia panggil fiqh. Tamhidun, pendahuluan. Ta'rif al-janaiz. Kita pergi kepada ta'rif jenazah. Jenazah tu apa makna dia? Al-janaizu jam'u janazah. Janaiz jamak kepada perkataan janazah. Tulis belajar. Janazah ni boleh baca dua. Dengan baris atas janazah. Boleh baca bawah jinazah. Raja ke sebut ini jinazah? Ada? Tak pernah? Kita belajar. Ini pentingnya belajar ilmu. Janazah, jinazah, dia boleh baca dua. Kalau kita baca janazah, janazah ismun lil mayyit fin na'shi. Dia kata janazah, janazah dengan fathah, nama bagi mayat yang berada dalam keranda. Yang kita letak mayat atas keranda, itu dia nama dia janazah. Janazah maknanya mayat duduk atas keranda. Ada ulama lughah membezakan, dia mengatakan janazah dengan baris atas ismun lil mayyit ala na'shi, nama bagi mayat yang duduk atas keranda, wal kasri, baca dengan baris bawah jinazah, nama bagi keranda yang diletakkan di atasnya mayat. Kalau kita tengok keranda kosong, tempat ngusul mayat tu, dia panggil na'shun, itu dia panggil jinazah, bagi bawah. Kalau ada tuan, janazah. Janazah ni maknanya mayat sekali dengan pengusung dia tu. Itu istilah dia lah. Dan boleh juga disebut tutlaqul janazah ala na'si wa ala al-mayyit. Mana boleh dua-dua. Ada yang mengatakan sebaliknya, dan ada yang mengatakan boleh belaka. Janazah kita kata kepada pengusung pun boleh, nak kata kepada orang mati pun boleh. Mana dalam bahasa Arab ni agak luas. Wa huma ma'al musyayyi'in, boleh juga. Apa tahu jenazah? Maknanya usungan orang hak je bawa sekali jenazah berlaku. Kemudian kita pergi kepada al-maut. Bila ada jenazah, ada mati, kan? Apa makna mati? Tulis di kitab. Penterjemah ni dia tak ambil. Dia potong, dia ambil hak mudah-mudah ya. Ataupun dia kata tak perlu. Kita yang belajar ni kita kata perlulah. Sebab itu muallif asal dia kekalkan, tulis di sini. Tulis al-maut, atau mana al-maut. Maut itu dipanggil mufaraqatur ruh lil jasad. Mati. Ini pelik ni, definisi mati. Benda hak tahu dah. Kalau kata mati, mana apa mati? Apabila roh berpisah daripada tubuh. Mati itu. Mati. Mana? Tak ada ruh. Mati sudah dia. Roh sudah berpisah daripada tubuh. Wahwa maitun wa mayyitun. Sudah.
Di sini ada perbahasan ulama apa beza di antara maitun dan mayyitun. Ada beza ke tidak? Ulama kata ada beza. Tanda pelajar. Kalau kata mayyit, kata-kata ini mayyit. Mayyit tulis bitasydid mayyitun. Biasanya digunakan kepada orang yang akan mati. Mayyit, mana orang yang nak mati. Mana dia panggil makhlukun hayyun, orang yang hidup tapi yaulu ilal maut, orang yang akan mati, dia panggil mayyit dengan baris syiddah tasydid. Mana dalil dia? Dalilnya Allah Taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mu mati, mereka itu sudah mati. Kita nak mati, dia orang itu mati dah. Tulis baca innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau kata maitun maknanya orang yang sudah mati. Mayit orang yang nak mati. Pasal apa? Dia guna kalimah mayyitun, maknanya mu akan mati. Kalau kata maitun, baris sudah mati, al makhluqul ladzi mata fi'lan wa kharajat ruhuhu, maka dia panggil maitun. Pasal apa maitun? Sebab ia tu sudah mati, sukun. Bila sudah mati, maknanya dia duduk diam. Maitun, orang mati jalan tak jalan dia? Bergerak ke tidak? Kenapa orang mati kita kena mandikan dia? Sebab dia tak boleh mandi sendiri, kan jawab dah dulu. Itu perbezaan. Allah sebut dalam ayat dia kata apa? Innama harrama alaikumu al-maitata. Innama harrama alaikumul maitah. Al-maitah ya mati. Al-maitah maknanya benda yang sudah mati. Allah Taala sebut al-baladul mayit. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Al-maitah, bumi mati. Mana bumi tak ada pokok-pokok, itu panggil bumi mati. Ini kata di para ulama, perbezaan antara mayyitun orang hidup akan mati dengan maitun orang yang sudah mati. Kata di penyair, pelajar wa tas'aluni tafsira maitin wa mayyitin fadunaka zat tafsiru in kunta ta'qilu faman kana za ruhin fazalika mayyitun wa mal maitu illa man ilal qabri yuhmalu. Menarik. Mu tanya aku tentang tafsir maitun wa mayyitun. Fadunaka zat tafsir ini, ambillah tafsir ini kalau kamu ada akal. Faman kana za ruhin, orang yang masih hidup, fazalika mayyitun, orang nak mati. Wa mal maitu, adapun kalimah al maitu, ia mati, illa man ilal qabri yuhmalu, orang yang sudah dibawa ke kubur itu maitun. Jelas ke tidak? Kena jelas. Cuma kata di para ulama lughah, yajuzu an ta'ti ihdal kalimataini makanal ukhra. Boleh je kita guna mayyitun, boleh yajuz dua-dua, boleh pakai dua-dua. Kita tengok kepada qarinah makna dia duduk di mana. Itu biasanya ghaliban, kebiasaannya diguna, ada perbezaannya di situ. Abilah para jemaah sekalian, ringkas-ringkasnya kita nak bincang tentang maitun. Cuma dua kalimah ini boleh diguna untuk laki-laki dan boleh yastawi. Tengok dalam kitab kata wa yastawi fihi dzakar wal muannas. Sama, laki-laki pun mayit, perempuan pun mayit. Cuma apa? Kenapa waktu kita doa jenazah tu ada beza maitah, as-salatu 'alal maiti, as-salatu 'alal maitati. Sebab waktu kita announce, kita iklan nak suruh beza. Orang mati ni jenazah perempuan. Kalau kita pergi Mekah dia iklan as-salatu 'alal mait, kita tahu yang mati tu apa dia? Laki-laki. As-salatu 'alal maitati.
jenazah itu wanita. Mudah kita nak doa kan. Kalau ramai, as-salatu 'alal amwat, habis dia guna jamak dah. Tak ada mai itu, amwat jamak. Baiklah para jemaah sekalian, itu kerana itu kalau kita bertukar doa tak jadi masalah. Sepatutnya kita doa Allahumma ighfir lahu warhamhu kan. Nanti kita bicara lebat doa nantilah. Yang perempuan kita doa Allahumma ighfir laha warhamha. Tapi kita pergi kata Allahumma ighfir lahu juga kepada perempuan. Doa tu jadi ke tak jadi? Jawabnya jadi. Sebab dia balik kepada mait. Mait laki-laki pun mait, perempuan pun mait tu juga. Cuma ahli fiqh tambah tahu belakang tu nak beza supaya senang kita nak memikir siapa mati, suami ke isteri ni. Allahu akbar. Jadi kita tengok kalau kita salah pula Allahumma maghfirlah belaka. Mayat laki-laki sah juga sebab kita balik kepada jenazah. Alhamdulillah. Ulama lorah ni dia takwil, dia tafsir lepas belaka dia. Alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada watashmalu. Dalam bab ini, bab yang kita belajar ni, babul janaiz ini mengandungi, merangkumi hukum hakam berkaitan dengan jenazah, iaitulah solat jenazah. Oleh itu ia disebutkan di sini selepas bab solat. Biasanya habis bab solat, ulama akan letak kitabul janaiz sebab ada solat jenazah itu. Dan ia mempunyai hukum-hukum khusus dan ada adab yang disyariatkan sebelum mati, dan kita akan bentangkan dalam 6 fasal. Pelajar tanda dalam bab yang ketiga ini ada 6 fasal. 6 fasal perbincangan. Kita bagi kepada al-faslul awal. Fasal yang pertama muqaddimatul janaiz, iaitulah muqaddimah yang berkaitan dengan kematian, dengan jenazah. Yang pertama zikrul maut, mengingati mati. Kita orang hidup ni penting sangat ingat ke mati. Ana selalu buat teka-teki, apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Mana pelajar kita bijak? Siapa boleh jawab? Apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Orang takut mati tak mau mati dia. Marilah jual ubat apa, beli belaka, takut mati. Orang ingat akan mati, dia tak berani buat maksiat, dia tak berani buat mungkar sebab dia tahu dia akan mati. Itu beza di antara ingat mati dengan takut mati. Baik. Setiap manusia dianjurkan agar banyak mengingati kematian. Kerana mati adalah kesudahan yang pasti bagi setiap manusia. Manusia ni dia akan mati. Yang demikian agar dapat menengahkan agar dapat menegahnya dari melakukan maksiat. Tulis tepi kita. Ini kepentingan mengingati mati. Ingat mati, kelebihan dianya yang pertama, dia tak berani buat maksiat. Satu. Yang kedua, tulis nombor. Yang kedua, kelebihan ingat mati yang kedua, iaitu mengajak, memberi motivasi, semangat untuk melakukan ketaatan. Kita tahu kita akan mati. Lepas mati adanya pembalasan. Maliki yaumiddin, pembalasan. Buat baik kita dapat. Masya-Allah. Yang ketiga, al-istidad, iaitu orang yang mengingati mati akan membuat persiapan untuk menghadapi hari-hari selepas mati. Kita mati habislah cerita. Tapi lepas pada mati tu apa jadi? Masuk dalam kubur, adakah kubur kita lubang cabang syurga ataupun lubang neraka? Na'udzubillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min zikri hadhimil lazzat." Nabi kata perbanyakkanlah dari mengingati mati. Kita kena banyak ingat mati. Hadzal hadis rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Lain-lain lagi lah. Dia kata apa? Banyak ingat mati. Sebab apa? Ada riwayat Ahmad
Wazada, ada tambahan. Apa ni? Dia tak tulis di sini ni. Penterjemah ni banyak dia tinggal. Tulis kat bawah tu. Lepas pada riwayat Ahmad ada tambahan lagi. Fa innahu, kerana bila mengingatkan mati, fi kathirin illa qallalahu. Kalau kita banyak sangat tamak ke dunia, dia akan jadi kurang. Aku ni buat apa kerja dunia, aku nak mati. Wa qalilum minal amal, dan kalau dia rasa amal ada sikit, dia perbanyakkan. Allahu akbar. Maka perbanyakkanlah mengingati perkara yang apa dia? Zikru hazimil lazat, iaitu perkara yang menghilangkan kelazatan. Tulis terjemah yang betul dia. Aksiru min zikri hazimil lazat, banyakkanlah kamu mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan. Apa dia? Mati. Orang mati tak sedap dah, suka pun tak, apa pun tak. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, tulis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabatnya. Hadis ini Ibnu Mas'ud riwayat. Qala istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabat, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar perasaan malu. Qalu, kata sahabat, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, nastahi wallahi walhamdulillah. Wahai Nabi, kami memang malu pun, alhamdulillah. Ini sahabat respon, dia kata memang kami malu pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalik, bukan setakat malu tersipu-sipu gitu, tapi malu tu macam mana? Tulis tepi kita, sifat malu kepada Allah. Apakah sifat malu kepada Allah azza wa jalla? Tulis, walakin man istahya min Allah haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'. Akan tetapi sesiapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar sifat malu, maka dia akan menjaga kepala kita ni lah, dan anggota-anggota yang ada di kepalanya. Kita jaga anggota kita di kepala kita tu. Apa dia yang ada di kepala ni? Mata jaga, jangan tengok benda haram. Telinga, jangan dengar benda haram. Itu otak kita jangan duk mikir benda-benda karu. Wal yahfaz al-batna wa ma hawa, dan hendaklah dia menjaga perutnya dan anggota yang berkaitan dengan rongganya, hati, faraj, kaki dan sebagainya. Hak ada ni jaga belaka. Maknanya jaga anggota lah. Malu kita nak buat benda-benda yang mungkar, benda yang tidak baik. Wal yazkurul mauta wal bila, masya-Allah. Dan dia sentiasa mengingati mati dan kebinasaan manusia. Manusia ni akan binasa. Comel mana kita, dia masuk dalam tanah, rak ulak mari ngorek lalu. Allahu akbar. Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya. Allahu akbar. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Dunia ni kosmetik banyak, aksesori banyak, tak sedap cara tu. Wa man fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Dan siapa yang melakukan demikian, jaga anggota dia, tak berani buat maksiat, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar sifat malu. Kalau cakap malu, saya malu pada Allah. Malu pada Allah, tak maksiat senang. Malu apa lagi tu? Dah, budak-budak kata, malu apa bosku? Lagu tu. Mana ada malu lagi tu? Kita malu ni, kita tak berani buat mungkar, tak berani buat maksiat, tak berani curi duit, tak berani langgar peraturan Allah, itu bawa nama malu. Tanda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi bi isnadin hasan. Alhamdulillah, hadis ini dengan sanad yang hasan. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan sanad dia hasan. Alhamdulillah, hadis ini hadisun hasan, dan lain-lain ulama. Syekh Abu Hamid berkata, tengok Abu Hamid dia kata dianjurkan memperbanyak mengingati mati. Allah, kita disunatkan
dianjurkan sentiasa mengingati mati. Mengingati hadis ni. Hadis mana? Maaf. Abu Hamid kata kita kena banyak ingat hadis ni. Hadis malu pada Allah Taala dengan sebenar-benarnya. Barulah kita tak berani buat maksiat. Dan makna mati di situ tadi kita dah sebut dah. Mati ialah perpisahan roh dengan jasad. Dan roh tidak ada yang mengetahui hakikatnya, Allah Taala saja tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Kan? Allah Taala aku je tahu. Dan firman Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Ta'ala yang mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, artinya kematian jasad-jasadnya. Wallahu a'lam. Itu panjanglah cerita dia. Baik, kita pergi pada kitab kita. Setiap insan dianjurkan mengingati mati. Kita kena ingat mati. Sama ada laki-laki atau wanita, muda atau tua. Saya muda lagi kenapa nak ingat mati? Buah kelapa muda, lurus tak lurus? Ada yang gugur. Maknanya orang muda mati juga. Jangan duk buah besar. Orang muda kalau hok congek motor lagi cepat mati. Nah, orang naik motor tayar 2, dia jalan tayar 1. Kan? Sama ada orang yang sihat atau sakit. Kerana mati hampir kepada setiap orang dari mereka. Ada kalanya orang yang muda mati, sedangkan orang tua hidup dulu. Ada juga. Ada setengah orang ni, nenek tak mati, cucu mati. Nak kata apa? Patutnya nenek dulu mati. Orang yang sihat mati, sedangkan orang yang sakit masih kekal hidup lama. Masya Allah. Baru je kita solat jenazah sahabat kita. Suami dia jaga dia berapa tahun dah. Sakit tak boleh nak bergerak, tak bangun. Suami pula mati. Nak kata apa? Lepas pada sebulan lebih, isteri pula mati. Masya Allah, kita kata itu kuasa Allah Ta'ala. Oleh itu, wajib wajib merebut peluang hidup sebelum mati. Ingat, bila kita mati nak kita ambil peluang untuk apa? Untuk kita menambahkan ibadat kita, untuk menambahkan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata apa? Tengok dalam hadis. Nabi kata, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 peluang sebelum datangnya 5 perkara. Tulis. Nombor 1, hayataka qabla mautik. Masa hidup sebelum mati. Nak menambahkan ibadat, nak buat baik waktu hidup sebelum mati. Wasihhataka qabla saqamika. Yang kedua, masa sihat sebelum sakit. Yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlik. Masa lapang sebelum sibuk. Yang keempat, wa syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum tua. Yang kelima, wa ghinaka qabla faqrik. Masa kaya sebelum miskin. Maknanya waktu kita ada peluang ni lah kita pulung betul-betul, kita buat betul-betul ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok hadis ni diriwayat oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd, dan tulis sanad dia dalam Sahih Al-Jami' mengatakan hadis ini sahih. Ada juga yang muhaqqiq mengatakan sanad dia hasan. Hadis ini ada kata sahih, ada kata hasan. Mana darjatnya baik. Tengok. Dari Ibnu Umar, hadis lain pula. Radhiyallahu anhu katanya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku lalu bersabda. Nabi dengan sahabat ni dia mesra. Dia nak bercakap, dia pegang bahu, pegang tangan. Kita nak pegang tak boleh zaman PKP ni. Ya, maknanya zaman tak PKP pun tak pegang juga. Nabi kita pegang bahu Ibnu Umar, faqala, Nabi kita bersabda, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ni seakan-akan orang asing, pedagang. Orang dagang maknanya kita ni duduk kapur orang lain, duduk sorang,
Sibuk apa duk ngutip harta kita, nak balik kapal kita. Abiru sabil, atau orang pengembara melintah jalan. Orang tak bawa barang banyak, sekadar boleh bawa tangan cukup lah. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Maka Ibnu Umar pun sambung lalu. Dia syarah hadis ni. Dia kata iza amsayta fala tantazir sabah. Para sahabat, kalau mau petang jangan tunggu pagi esok nak taubat, nak ibadat. Kalau mau pagi jangan tunggu petang. Maka dia hurai balik, ambillah masa yang peluang yang kita ada ni. Alhamdulillah. Wajib tanda. Yang pertama tadi kita kena, sebagai seorang manusia ni kita kena apa? Kena ingat mati. Yang kedua, boleh, motivasi yang kedua. Letak nombor. Wa yajibul isti'dad lil maut. Wajib membuat persiapan untuk mati dengan apa? Dengan beli takaful, insurans. Allahu akbar. Kawan-kawan takaful ni kuat sungguh dia kempen. Beli takaful. Wajib membuat persiapan untuk mati dengan bertaubat dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Kita kena taubat. Dosa ni ada dua kategori, tanda pelajar. Kategori yang pertama, dosa kita dengan Allah. Itu mudah. Kita taubat, istighfar, menangis, insya-Allah Allah hapuskan. Yang kita bimbang ini dosa kita dengan manusia. Tengok ni. Khasnya penginayaan terhadap hak-hak hamba Allah Ta'ala. Ini takut. Kalau kita ada buat benda tak baik kepada manusia, kita ambil harta orang, ambil barang orang, kita tampar orang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Ini syarat taubat. Syarat taubat kalau ambil orang, hantar balik. Mengembalikan hutang-hutang kepada ahlinya. Meminta pembebasan dari hutang-hutang dan pengenayaan yang telah dilakukannya. Minta. Jangan duduk duduk main relax je. Relax lah bro. Apa bro? Hutang orang tak bayar bro. Jangan main. Hutang orang ni kita tergadai nanti di akhirat esok dengan hutang-hutang yang kita lakukan ini. Lebih digalakkan mengingati mati dan wajib membuat persiapan untuk mati, khasnya bagi orang yang sakit. Allahu akbar. Orang tengah sakit ni lah utama sekali kita taubat, kita buat persiapan, sebab tanda-tanda kematian tu dekat. Tak semestinya ada orang tak sihat, ada orang segar mati dulu. Pertama-tama sampai aksiden na'udzubillah ni, lagi cepat orang sihat mati, orang sakit tak berjalan. Maka lebih-lebih lagi orang yang sakit, kerana sudah turun muqaddimah-muqaddimahnya. Sudah ada tanda-tanda maut padanya. Kerana apabila dia mengingati mati, hatinya menjadi lunak dan takut. Dia takut, ya Allah, maaflah kesalahan saya. Dia pun banyak istighfar. Lalu mengembalikan pengenayaan yang telah dilakukan dan meninggalkan maksiat-maksiat, melakukan ketaatan dan memperbanyakkannya. Ini orang sakit kena banyak benda ni. Sunat baginya bersabar dan tidak mengeluh, yang menunjukkan ketidakredaan. Kita tak macam kita ni kalau banyak sangat mengadu, macam kita tak reda dengan ujian Allah Ta'ala ke atas kita. Hati-hati. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, annamra'atan sauda'a atatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun usra ila akhiri al-hadis. Bahawa seorang wanita berkulit hitam, orang Afrika, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya diserang penyakit sawan babi. Orang panggil gila babi ni, ke sakit sawan ni, kalau dia mari dia jadi tak khabar lalu, boih mulut-mulut ke bawah, atau gila babi orang panggil, na'udzubillah. Saya ingin sembuh Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan saya. Betul dah tu, dia pergi jumpa Nabi, sebab Nabi ni mustajab doa. Rasulullah tolong doa lah biar sembuh lah penyakit saya ni. Ya
kan? Biasanya dengar ni. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang suruh berdoa, dia angkat tangan dia doa lalu. Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulana. Tapi dengan makcik ni lain pula cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi tanya dia, in syi'ti sabarti walakil jannah. Allahu akbar. Nabi kata, jika sekiranya kamu mahu bersabar, kalau mu boleh sabar dengan penyakitmu ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri apa ni, walakil jannah, bagimu syurga. Berat ni, tawaran istimewa. Mu sabar, syurga bagimu. Sekiranya kamu mahu sembuh, kalau nak sembuh juga, da'autullah an yu'afiyaki. Boleh je aku doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakitmu ni. Boleh. Nak mana? Nak sembuh ke? Nak sabar dengan syurga? Kalau kena kita, nak mana? Sembuh, lepas pada ni mati juga. Betul? Kalau kita sabar, jannah. Makcik ni Masya Allah cerdik. Dia kata, la asbir. Allahu Akbar. Tak apalah Rasulullah, biarlah saya sanggup untuk bersabar. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya, tanda sini, hadis ini memberi pengajaran kepada kita, bila sakit kena sabar, jangan banyak mengadu kepada orang. Ni zaman kita hari ni, zaman Pak Cik FB. Kena Uncle FB ni, kena? Kenapa? Mana ada orang tak kenal? Dia sakit gigi, satu dunia tahu dia sakit gigi. Dia ngadu ke siapa? Pak Cik FB, betul? Pak Cik FB lah. Habis. Dia ni patut tak pergi masjid pun, patut tak pergi sekolah pun, semua. Demi semua usaha dalam tu. Sakit gigi satu dunia tak. Kita bimbang perangai ni bermakna kita telah kurang tanda-tanda kesabaran. Jangan duk ngadu. Duk dia. Tak usah kata apa. Kalau kita pergi jumpa doktor, kena bagi tahu ke doktor. Lah ngomong sakit demam pergi jumpa doktor. Doktor, sakit apa? Ikut doktor sakit apa pun. Saya tak boleh bagi tahu, takut hilang sabar. Ni tak puk nama lagu tu. Kita ni tak boleh mengadu kepada orang yang tak ada kena-mengena. Tapi dengan doktor kena mengadu. Dengan Allah kita mengadu, ya Allah isfi anta syafi, la syifaan illa syifauka. Kena mengadu kepada Allah Taala. Jadi manusia tak usah mengadu. Hari ni ya Allah penat kita. Habis benda dia mengadu belaka. Mentah ke dia ada alat ngeteh. Ni hak jenis pecek teh apa ni? Denyut darah ni. Habis kami gambar trek Facebook, FB. Pagi ni. Allah. Habis benda berbelaka. Bini dia sakit. Sekali dengan gambar bini prank, ambil bini pula dengan sekerak tak untuk aurat belaka. Dia hanya Pak Haji bunuh banyak dengan sebab Pak Cik apa? FB. Baik, hati-hati. Baik. Tulis tepi berita. Anjuran berubat. Saat ni kita supaya sabar, yang ni berubat pula. Bagi orang yang sakit dianjurkan berubat. Yustahabu, dianjurkan, sunat, baik dia pergi berubat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tatadawaw bil haram. Maksudnya Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, tulis itu, tertinggal terjemahan itu. Anzala da, menurunkan penyakit dan juga ubat. Allah Ta'ala beri pada hamba dia ni penyakit dan dia beri juga ubat. Cuma kadang-kadang kita tak bertemu dengan ubat yang sesuai, maka sakit itu lama. Dan Allah menjadikan bagi ubat bagi setiap penyakit. Setiap penyakit ada ubat dia. Cuma kadang-kadang apa?
ubat tu tak kena dengan hak penyakit kita tu, tak jumpa cari. Terus kata apa? Doktor pakar. Ni pelajar-pelajar kita, ni ada hak sakit. Di hospital tegak, orang panggil lebu tu, cocok sini, cocok ni, tak jumpa cari penyakit. Akhir kali bagi ubat penahan sakit. Itu bukan ubat tu, penahan sakit nama dia tu. Kan? Tak jumpa penyakit. Dalam hadis ni Nabi kata, wa ja'ala likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat, cuma tak jumpa ubat. Nasib kita lah. Maka berubatlah kamu, dan jangan kamu berubat kecuali dengan benda yang haram. Jangan ada ubat benda haram. Ni kita ni dah benda haram ni kita takut hari ni. Hadis ini tulis rawahu Abu Daud bi isnadin sahih au hasan. Jangan ubat ke benda-benda haram. Yang kita bimbang hari ni ubat-ubat kita lah, ubat-ubatan kita ni. Buat daripada bahan apa? Kadang-kadang ubat tu herba, tapi dia punya kapsul. Sari ubat tu ambil daripada gelatin, binatang halal ke haram. Panjang cerita. Kalau kita nak bahas bab ni, ada sebuah buku yang dikeluar oleh Persatuan Pengguna apa halal haram dalam perubatan. Kalau kita baca buku ni, memang kita tak akan ubat dah, pakai tunggu mati dah. Tetapi kita kena ingat, dalam fiqh Islam ni ada penyelesaiannya, yang Allah Ta'ala akan beri kelepasan keluasan jalan. Ada lagi hukum istihalah, hukum darurat, banyak lagi hukum. Jangan mudah nak jatuh hukum, sebab hukum tu banyak cabang. Alhamdulillah. Baik, tulis satu lagi arahan, larangan. Tulis tepi kita, ini tajuk kecil, dia panggil sub, dia punya topik. Tajuk kecil, larangan minta mati. Kita ni tak boleh nak minta mati. Makruh, dilarang bagi orang sakit bercita-cita supaya cepat mati. Kita ni kalau sakit ke, ya Allah matilah aku senang, naya lagu ni besi waya penuh tubuh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Allah Ta'ala nak uji kita, kerana dia nak angkat darjat kita. Tiba-tiba kita minta mati, maknanya kita tidak sabar. Maknanya kita tidak sabar. Itu dilarang. Mana dalil larang? Tengok dalilnya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhiqin nazala bih. Janganlah kamu bercita-cita supaya cepat mati kerana ditimpa sesuatu kesusahan. Bila kita kena susah, mati, nak mati lalu. Fa in kana mutamanniyan, sekiranya dia berada dalam keadaan nak bercita-cita mati, nak minta mati juga, dia kena kata macam ni, falyaqul, hendaklah dia berdoa. Tengok ni, sekiranya dia berada dalam keadaan yang mengharuskan dia berbuat demikian, maknanya nak minta mati, ni cara dia, hendaklah dia doa ikut belakang. Allahumma ahyini madamatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Tulis, baca mula. Allahumma ahyini madamatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Boleh faham ke tidak? Allahumma, tengok mana dia. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu lebih baik bagiku. Maknanya kalau kita hidup ni baik, menambahkan ibadah, meningkatkan darjat, bertambah kita takwa kepada Allah, maka hidupkanlah aku. Kalau hidup tu baik, hiduplah, hidup aku ni. Wa tawaffani, akan tetapi sekiranya mati lebih baik bagiku, maka matilah aku. Maknanya kalau kita mati lebih baik. Sebab apa lebih baik? Kalau kita tak mati, kita terjebak dengan maksiat, kita terjebak dengan mungkar, kita
dengan benda-benda yang tidak baik, maka jangan sekali-kali Allah Ta'ala hidupkan kita. Sebab kalau kita hidup lagi, apa jadi? Kita akan menambahkan maksiat. Betul tak? Baiklah para pelajar sekalian, itu di antara tak boleh kita minta mati kecuali kita doa macam ni. Kita serah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, sekiranya aku hidup ni baik, maka tambahkanlah, hiduplah aku lagi. Tapi kalau aku mati baik bagi aku, maka matilah ya Rabbi, supaya aku tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik. Ada satu lagi doa juga, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi kata, wa idza aradta biqaumin fitnatan. Ini doa Nabi, Nabi kita benarkan. Panjang doa ni. Wa idza aradta biqaumin fitnatan aradta baina qaum fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, ya Allah, sekiranya engkau nak fitnahkan kepada hamba-Mu, maka faqbidni, matikan aku sebelum aku terfitnah. Fitnah sini dalam agama, maknanya siapa mereka kita keluar daripada agama, kita jadi orang fasik, orang jahat, maka biarlah Allah Ta'ala matikan kita dengan sebab itu. Yang tak bolehnya apa? Tanda pelajar, yang tak bolehnya bila mari bala kita nak minta mati, itu tidak boleh. Ataupun mari ujian apa-apa, kena tangkap ke polis, kita ya Rabbi mati aku, malu korang, itu tidak dibenarkan. Baiklah para jemaah sekalian, kita ada tamatlah kita dalam masalah ini. Hadis Anas tadi, hadis madamatil hayatu khairalu, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Baiklah, kita pergi kepada kelebihan menziarahi orang sakit. Mari kita ziarah orang sakit. Dah biasanya mati dengan sakit ni dekat-dekat kan. Jadi kita kena pergi. Iyadatul marid, tulis itu. Iyadatul marid maknanya adab menziarahi orang sakit. Adab menziarahi orang sakit. Sunat menziarahi orang sakit. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, amarana Rasulullah sallallahu bittiba'il janaiz wa iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami mengiringi jenazah. Manakala jenazah kita salat, patut kita iringi sampai kubur. Dan menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Panjanglah hadisnya. Amarana bisab'in wa nahana bisab'in an sab'in. Nabi suruh kita buat 7, larang 7. Cuma kita Nabi buat kita aja. Baik. Apa lagi adabnya? Tulis itu adab. Sunat. Apa yang sunat tadi? Sunat kita pergi ziarah orang sakit kan? Orang ziarah, tulis nombor 2. Orang yang ziarah orang sakit, letak nombor dia. Orang yang ziarah orang sakit makruh duduk lama di sisinya. Jangan duduk lama. Kita pergi tengok dia, tanya khabar, kita doakan kebaikan untuk dia, balik. Jangan duduk lama. Ni duduk buah pak orang sakit. Kawan tu penipal lah. Nah, lama mati kerana kita nyanyi. Yang ketiga, dan sunat mendoakannya dengan membaca sebanyak 7 kali. Ya ni kita jarang buat ni. Biasa kita pergi tengok orang sakit, duk tanya makan ke tak? Ubat apa? Doktor kata apa? Tak, kita jadi doktor. Ziarah orang sakit, kita jadi doktor. Kita baca 7 kali doa ni. Ikut.
As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Tulis. Kalau perempuan, ka bagi bawah. Tambah huruf, tulis. Bagi perempuan, an yashfiyaki. Kata ni kita doa untuk perempuan pula. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaki. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan aras yang agung, agar berkenan menyembuhkanmu. Kita baca berapa kali? 7 kali. Mana dalil? Tengok dalil. Sebagaimana hadis yang sabit, maknanya sahih, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit dan belum tiba ajal, mana tak cukup masa, kalau nak mati dibaca apa pun mati dah dianya, lalu membaca di sisinya sebanyak 7 kali doa ni. Ni doa as'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka atau yashfiyaki. Maksud dianya apa? Tadi kita dah baca maksud dia kan. Baca 7 kali, nascaya Allah akan menyembuhkannya dari penyakit itu, insya-Allah. Dia tidak akad tahu gitu. Dah 4-5 hari, berapa hari kan? Ada tempoh dia lah. Hadis ini rawahu Abu Daud wal Hakim dan lain-lain. Adab yang keempat, sepatutnya ziarah itu dilakukan berselang-seli. Dalam bahasa Arab kata antakuna al-iyadatu ghibban ay mutaqatti'ah. Maknanya berselang-seli. Kita pergi sehari, 2-3 hari pergi pula. Seminggu kita pergi pula kalau dia sakit lama. Jangan duduk hari pagi ada, petang ada, malam ada. Oh Allah, dia ni mari semua ni. Jangan dilakukan setiap hari kecuali kaum kerabat pesakit atau sahabatnya. Atau berat ke atas mereka jika tidak dizarahinya setiap hari, maka tidak ada larangan selama tidak dilarang atau mengetahui ketidaksenangan pesakit bagi yang demikian. Maknanya kalau kita setengah ni orang sakit, dia suka kita pergi hari-hari, kita pergi. Tapi kalau kita biasa pergi, dia buat selamba, buat tak tahu, jangan pergi lah. Alhamdulillah, setakat yang pengalaman pergi, bila kita pergi ziarah makcik tok kita ni sakit tak, pergi ziarah, anak dia kata, ustaz tak cakap banyak hari dah tu, senyap ya. Bila kita pergi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kena? Anak tanya, kena? Dia pun paling tengok, ustaz. Maknanya kadang-kadang ada orang yang dia bila kita orang pergi, dia gembira. Ni kena pergi. Tapi taklah setiap hari. Dia panggil zurghiban. Pergi sekali-sekala kita pergi, banyak hari pergi, itu sunat. Kecuali keluarga yang menguruskan. Tu tak boleh lah. Jangan pula guna hadis ni. Kenapa tak pergi ziarah makmum tu? Banyak hari tak boleh, tak pergi hari-hari sunat, jarang-jarang. Mana cerita pula ni? Baik, kita bagi adab yang keempat. Yang kelima, wa yuqra'u alaihi al-Quran, dan elok kita baca Quran ke atasnya. Kita pergi ziarah orang sakit, kita baca ayat-ayat Quran yang berbentuk jampi, bentuk bacaan ruqyah menarik. Tulis itu, pergi baca ayat-ayat Quran yang berbentuk jampi atau ruqyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu ala nafsi fil marad alladhi tufiya fihi bil muawwizat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembur tidak menyembur, Nabi tiup, tiup ke atas dirinya dengan membaca al muawwizat. Apa dia muawwizat? 3 qul, tulis itu. Muawwizat 3 qul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu dipanggil muawwizat dalam sakit yang menyebabkan baginda wafat. Mana kita kena, kalau kita pergi ziarah orang sakit ke?
Lain daripada kita baca doa tadi as'alullahal azim. Eloknya kita begitu kalau boleh gosoklah. Kalau orang laki-laki mahram, kita letak mana dia sakit, seronok orang sakit. Kalau orang tak sesuai, bukan mahram kita, kan? Kita pergi dekat dia, kita baca doa ni, kemudian kita baca ni muawwizat. Baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Bagaimana Nabi kita baca waktu dia sakit sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain Nabi kita baca samalah muawwizat tu kak 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tengok hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Berapa dah kita? Lima. Yang keenam, dulu nomornya. Nomornya kita jampi. Kita jampi orang sakit tadi. Buat jampi sikit. Tulis, jampi kepada orang sakit tanpa dia suruh kita baca. Dari Anas bahawa bahawa dia berkata kepada Sabit. Sabit ni sahabat dia. Anas kata apa? Ala urqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabit, maukah aku menjampimu dengan jampi ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak. Kata di Sabit, bala. Anas, mu ni 10 tahun dekat Nabi, kenapa aku tak nak pula? Orang rapat dengan Nabi. Qal. Anas pun baca doa ni. Ikut semua. Allahumma Rabban nas muzhibil ba's ishfi antas syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas muzhibal ba's ishfi antas syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allah. Narik. Allahumma Rabban nas, wahai Tuhan manusia. Allah Ta'ala lah. Muzhibil ba's, Tuhan yang menghilangkan penyakit. Kuasa Tuhan menghilangkan penyakit. Berilah kesembuhan. Engkaulah zat yang memberi kesembuhan. Tiada yang beri kesembuhan kecuali Engkau ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Baca ini nombor 5. Hazal hadis rawahu al-Bukhari. Kan? Berapa dah adat kita? 6 dah. 6. Yang ketujuh. Yang ketujuh, tulis nombor 7 ni. Seorang Muslim sunat menjadikan ziarahnya umum. Dia ziarah sahabatnya, dia ziarah jiran tetangganya, dia ziarah siapa saja, guru-guru dia, kawan-kawan dia. Bahkan kalau jiran tu kawan dia orang kafir, pergi ziarah. Boleh. Seorang Muslim sunat menziarahi orang sakit itu secara umum, sama ada sahabatnya atau orang lainnya, orang yang dikenali dan orang yang tidak dikenali. Tak ada apa, kita lalu ni kadang-kadang kita ni tak ada masa free. Contohnya kita pergi hospital, kita masuk hospital, kita pergi ziarah, assalamualaikum, apa khabar, pegang tangan dia, izhabil ba'sa rabbanas ifsi anta syafi, boleh doa. As'alullahal azim rabbal arsyil azim, kita pergi doa, tanya khabar pula, solat ke belum. Banyak faedah kita ziarah orang ni. Dia kata, saya nak solat tapi wayar macam mana? Saya ajar. Banyak boleh faedah. Kalau dia orang bukan Islam, macam mana? Kita pergi bisik dengan dia, saudara, boleh tak saya nak ajar ucapan, mengucap? Kalau dia kata nak, kita ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ada orang pertikai, dia kata, ustaz, mengucap saja tak masuk Islam saja, tak semaya, jadi apa? Kalau dia sihat nanti, insya-Allah dia akan pergi solat. Tapi kalau dia mati dengan hanya dah sempat mengucap, insya-Allah
kita kata dia mempunyai harapan dengan husnul khatimah, di akhir hayat dia mengucap 2 kalimah syahadah, insya-Allah dia boleh keluar daripada neraka, ataupun dia tak pergi ke neraka, terus ke syurga. Kuasa Allah. Ini kita tak aja bisik dengan orang bukan Islam, ajak masuk Islam, tak berani. Hak asasi lah, hak tu hak ni, sebenarnya hak apa? Hak kita tak tanggungjawab kepada kawan-kawan kita, berat. Dalilnya kerana keumuman hadis tersebut. Hadis mana? Hadis Nabi kita suruh ziarah orang sakit. Iyadatul marid, kata di hadis tadi kan, amarana Rasulullah bi'iyadatil marid wa ittiba'il janaiz. Kita ziarah orang sakit, kita pergi solat jenazah, ikut pergi kubur. Hadis itu umum. Sebagaimana boleh menziarahi orang kafir yang sakit. Diceritakan ghulamul yahud, anak orang Yahudi sakit, Nabi pergi ziarah, Nabi ajak dia masuk Islam, akhirnya budak tu masuk Islam. Alhamdulillah. Khasnya jika orang kafir itu, iaitulah sama ada kaum kerabat kita, keluarga kita yang bukan Islam, ada kan orang yang baru masuk Islam ni, anak beranak dia kafir, kena pergi ziarah. Kalau boleh bisik ajak dia mengucap, lagi baik. Ataupun jiran tetangga, ataupun friend, kawan-kawan kita duk kerja sekali, partner duk bisnes sekali, pergi ziarah, boleh. Yang ke-8 iaitu dalam kitab ada dia sebut. Dia kata eloknya kalau kita nak pergi ziarah orang sakit ni kan, jangan menakut-nakutkan dia. Jangan menakutkan dia. Kita pergi, penyakit apa ni? Jiran saya baru ni mati, penyakit ni. Dia celik mata lalu kita bahasa dia ni mari nak mati aku. Mana jangan pergi menakutkan dia, jangan. Kita kata insya-Allah penyakit ni ramai ada orang sembuhnya, penyakit ni ramai ada orang sihat, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Kita cuba orang panggil takhfif, ringankan dia. Yang ke-9, ada sebahagian kitab dia tulis, kalau kita nak pergi ziarah orang sakit, jangan bawa juru mandi mayat. Dia kata warna mari dah tu. Dia kata macam ke tukang mandi mayat mari booking dah. Kalau mati saya nak mandi. Jadi macam kita nak suruh cepat mati. Jangan. Tapi kalau tukang mandi mayat tu kawan dia, pergi ya. Tak ada masalah. Orang lain tu kita bawa, tak ada kena mengena dengan dia. Jangan. Kemudian kita boleh pergi, jangan bawa tukang mandi mayat sebab menakutkan orang yang nak mati tu. Kan? Alhamdulillah, itu di antara apa lagi adab yang disebut oleh para ulama. Jangan menakutkan dia, jangan bawa orang mandi mayat sebab dia terjadi bimbang, jadi ketakutan. Yang ke-10 tanda, yang ke-10 hendaklah ambil tanggungjawab berat tentang ibadat orang sakit. Ibadat orang sakit, anak rasa ni yang ke-10 ni di antara kepincangan yang besar berlaku dalam masyarakat kita. Jarang orang tanya orang sakit semaya ke tidak. Jangan. Jadi kita letak 10 perkara, iaitulah adab ziarah orang sakit. Yang pertamanya, kita disunatkan ziarah orang sakit. Yang kedua, kalau pergi ziarah orang sakit, ringkas kejap lagi. Yang ketiga, sentiasa berdoa, kita doakan orang sakit itu. Yang keempat, ziarah selang-seli, jangan kerak sangat. Yang kelima, kita baca ayat-ayat Quran, ayat ruqyah. Yang keenam, kita jampi dengan jampi-jampi yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tanda di antara kitab yang ana surkan, kita baca nama dia Perisai Muslim. Ni kitab Perisai Muslim ni, alhamdulillah doa-doa yang saya sebut tadi ada dalam ni. Tandanya kitab apa nama ni? Perisai Muslim. Yang ketujuh, kita ziarah orang sakit secara umum, waris kita ke kawan kita, hantar orang bukan Islam boleh. Yang ke-8, jangan menakutkan orang sakit ya. Yang ke-9, jangan bawa tukang mandi mayat. Yang ke-10, sentiasa mengambil berat tentang ibadat pesakit. Tilka asyaratun kamilah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, adabul muhtadar, ada orang sedang nazak. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.